Yang dihormati Puan Haji Aminah binti Rasuli, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Sri Pulau Perdana. Barisan Pentadbir SMK Sri Pulau Perdana. Yang dihormati Cikgu Sapri bin Idris, GM Ranca-Ranca. Yang disayangi Cikgu Syarida bin Abdul Jalil, GPM SMK Pulau Perdana, program hari ini. Seluruh GPM Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah Wilayah Persekutuan Labuan, guru-guru Pusat Sumber SMK Sri Pulau Perdana dan pengawas Pusat Sumber Sekolah Wilayah Persekutuan Labuan. Selamat datang diucapkan kepada semua yang berada dalam talian pada hari ini untuk program lawatan secara maya ke Pusat Sumber SMK Sri Pulau Perdana. Bersyukur kita kehadrat ilahi dengan izin dan kurnianya dapat kita berkumpul secara dalam talian pada petang ini. Sebagai permulaan majlis, dijemput pengerusi PPS kami, Akil Zahran, untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulakan majlis yang diadakan pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك خلاق العظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم إنك بر الجواد الكريم. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, pada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami, dan dari berbuat taat kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi PPS Akil Zahran yang sudi membacakan doa itu tadi. Warga SPP rasa besar pertama kali berjumpa Tuan, Laut Cina Selatan menjadi pemisah hanya bersuara di talian. Lawatan maya diberi nama sebagai pembuka lawatan pertama. PSS kami ditutup lama hanya dapat menjamu mata. Sebagai pembuka tirai lawatan, mari kita sama-sama saksikan video tentang PSS kami ini. Bukan, form 4.
Untuk makluman semua, video itu telah dihasilkan oleh GPM kami dengan bantuan pengawas Pusat Sumber Unit Media kami. Seterusnya, majlis diserikan lagi dengan ucapan alu-aluan selamat datang daripada Tuan Pengetua kami yang dikasihi, iaitu Puan Adilah binti Kadir. Majlis mempersilakan Tuan. Puan Adilah, mic off. Okey. Terima kasih kepada anak anda, Aiman dan juga Alia selaku pengacara majlis kita pada petang ni. Boleh dengar kan semua? Boleh? Alright. Boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam SMK SPP Champions untuk yang berbahagia Puan Norsiah binti Sulaiman, Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Labuan, yang dihormati Puan Malai Hasnah binti Malai Ahmad, Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Labuan, Puan Anis Isnaiza binti Mat Hariri, Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Ustaz Wan Azman bin Wan Awang, Pengetua SMK Ranca-Ranca. Saya seronok sebut nama sekolah ni, Ranca-Ranca Puan Haji Aminah binti Rasuli, PK Pentadbiran SMK Seri Pulai Perdana, Barisan Pentadbir SMK Seri Pulai Perdana, Cikgu Sapri bin Idris, Guru Perpustakaan Media SMK Ranca-Ranca yang disayangi oleh anak-anak PSS SMK Seri Pulai Perdana, Cikgu Syareda bin Abdul Jalil selaku penjelaras program kita pada hari ini, seluruh guru perpustakaan media, sekolah menengah dan sekolah rendah wilayah Persekutuan Labuan, guru-guru PSS SMK Seri Pulai Perdana, serta pengawas pusat sumber sekolah wilayah Persekutuan Labuan dan anak-anak PSS SMK Seri Pulai Perdana yang dirahmati Allah sekalian. Okay, Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi kita peluang untuk bertemu secara maya walaupun berpisah di seberang laut, tapi kita dapat bertemu secara maya pada petang yang mulia ini. Saya doakan tuan-tuan, puan-puan berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan terlindung daripada pandemik COVID-19. Kami juga sangat mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan, puan-puan dalam lawatan maya perdana ini dan mengucapkan terima kasih atas kesudian tuan-puan meneroka ilmu PSS di SMK Seri Pulai Perdana. Untuk orang-orang Labuan, bagaimana cuaca di sana? Alhamdulillah. 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 Sama pun dekat sini cuacanya alhamdulillah. Kalau tak mungkin kita terputus-putus suaranya, tapi alhamdulillah cerah. Terima kasih yang memberi respon dan saya juga nak mengucapkan terima kasih ni kepada PSS SMK Ranca-Ranca, kiriman cenderahatinya dah sampai ni. Okey, pada saya nanti insya-Allah saya akan bawa ke sekolah dan juga yang ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi sebenarnya pada saya petang ni kita telah mencatat satu lembaran sejarah baru kepada sekolah, khususnya kepada PSS SMK Seri Pulai Perdana sendiri kerana buat pertama kalinya kami menerima lawatan sekolah secara maya. Sebelum-sebelum ni, sebelum pandemik COVID-19 melanda, boleh kata sekolah ni amat popular, tiap-tiap minggu ada saja akan menerima lawatan benchmark daripada mana-mana sekolah ataupun NGO, baik dari dalam ataupun luar negara. Jadi ini pertama kalilah kita buat secara maya, jadi apa-apa saja kelebihan kekurangan yang ada ni sesungguhnya yang lebih itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurangnya tu daripada kami sendiri. InsyaAllah kita akan tambah baik dari semasa ke semasa. Okey, seperti nampaknya memang sifat manusia kita ni memang sentiasa mencari ikhtiar
mencari ikhtiar. Akhirnya COVID-19 ni tidak membataskan kita untuk bersua lah dan meneroka. Jadi hebatnya manusia, hebatnya teknologi yang dicipta dan hebatnya dengan kuasa Allah kita diizinkan dapat sama-sama bersemuka dalam platform Google Meet ini. Sedikit perkongsian lah saya kira sebelum masuk kepada PSS SMK Seri Pulai Perdana, saya cerita sikit tentang latar belakang SMK Seri Pulai Perdana ni. Sebenarnya Seri Pulai Perdana ni dia terletak dalam kawasan taman Seri Pulai Perdana, sebab tu namanya Seri Pulai Perdana yang jaraknya lebih kurang 25 km daripada Bandaraya Johor Bahru, yang beroperasi bermula pada tahun 2015. Sama juga PSS juga mula beroperasi secara rasminya tahun 2015. Jumlah pelajar yang ada sekarang ada seramai 1,642 orang dengan guru seramai 106 orang. 106 orang dan AKP 9 orang. Operasinya melibatkan tingkatan 1 hingga 5 saja dan kita beroperasi dalam 2 sesi. Ada komposisi pelajarnya terdiri daripada kaum Cina, kaum Melayu, Cina, India dan juga kaum lain-lain lah. Okay. Untuk PSS, kami ni yang mula juga beroperasi pada 15 Ogos 2015. Kami ni menjadi tarikan peringkat awalnya kerana merupakan perpustakaan kafe pertama yang wujud di negeri Johor. Lepas tu kami semakin lama semakin berkembang dari semasa ke semasa dengan kerjasama padu daripada kepimpinan Cikgu Syareda, barisan guru-guru PSS dan juga anak-anak PSS yang sangat-sangat berdedikasi ni. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan PSS, nanti anak-anak PSS tingkatan 4 akan kongsikan. Jadi program kita pada hari ini juga akan diuruskan sepenuhnya oleh anak-anak PSS kami yang terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan 4. Dan kami sebenarnya sangat-sangat berbangga dengan kemenjadian anak-anak PSS kami ini. Dan jadi saya mengucapkan selamat meneroka lah PSS SMK Seri Pulai Perdana yang khabarnya anak-anak ini telah menyediakan aktiviti literasi maklumat secara Google Form dan ada hadiah-hadiah katanya disediakan dan pemenang akan menerima hadiah melalui e-post. Okey, kami juga telah menyediakan sijil jaringan untuk 2 buah sekolah yang terlibat secara atas talian. Okey. Saya tak berniat pun nak bercakap panjang sebab saya nak memberi ruang kepada anak-anak murid saya ni, anak-anak saya ni menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan SMK PSS SMK Seri Pulai Perdana. So sekali saya mengucapkan selamat meneroka PSS SMK Seri Pulai Perdana dan semoga penerokaan ilmu PSS oleh tuan-tuan dan puan-puan membuahkan hasil dan memberi manfaat kepada organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Untuk anak-anak SMK Seri Pulai Perdana, anak-anak PSS, selamat menjalankan tugas. Selamat menjalankan tugas supaya cikgu doakan supaya tugas yang anak-anak laksanakan berjalan dengan lancar dan dipermudahkan Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengetua di atas kesediaan bersama dan menyampaikan ucapan itu tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan wakil rombongan dari pihak tetamu untuk menyampaikan ucapan. Dengan ini, majlis mempersilakan Puan Nursiah binti Sulaiman, penolong pengarah sektor sumber teknologi pendidikan Labuan untuk memberikan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Terima kasih adik pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Labuan Super, guru sayang muridnya. Kemenjadian murid bermula di sini. Semua murid adalah bernilai. Semua sekolah adalah sekolah pilihan. Pertama sekali yang saya hormati Puan Adilah binti Kadir, Pengetua SMK Seri Pulai Perdana, Pengetua SMK Ranca-Ranca Ustaz Wan Azman Rinwan Awang, sahabat saya Puan Anis Isnaiza binti Muhammad Hariri, penolong pengarah unit sumber pendidikan, sektor sumber teknologi pendidikan, JPN Johor, Puan Hajah Aminah binti Rasuli, penolong kanan pentadbiran SMK Seri Pulai Perdana Johor, Encik Syahrida bin Abdul Jalil, Guru Perpustakaan dan Media SMK Seri Pulai Perdana, merupakan ikon GPM Kebangsaan 2018 serta semua yang menyertai program pada petang ini.
Alhamdulillah, saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul dan melaksanakan program yang dihajatkan pada hari ini, iaitu program lawatan maya ke Pusat Sumber SMK Seri Pulai Perdana Johor. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga SMK Seri Pulai, khasnya anak-anak, pengawas pusat sumber, kedua-dua buah sekolah, pengetua, puan pengetua, barisan penolong kanan, serta guru perpustakaan dan media SMK Seri Pulai Perdana di atas sambutan lawatan maya yang hebat juga ya. Baik, tidak lupa ucapan terima kasih saya kepada sahabat saya Puan Anis yang sudi meluangkan masa bersama kita walaupun hanya secara maya. InsyaAllah nanti kita jumpa ya Puan Anis ya. Okey. Program ini seperti yang Puan Pengetua maklumkan tadi adalah satu lagi peristiwa bersejarah yang melambangkan iltizam dan komitmen seluruh warga SMK Ranca-Ranca dan SMK Seri Pulai Perdana, khususnya guru perpustakaan dan media kedua-dua sekolah untuk merealisasikan aspirasi kedua-dua sekolah yang secara kebetulan berkongsi hala tuju yang sama, iaitu meningkatkan taraf sekolah masing-masing ke arah sekolah berprestasi tinggi. Baik, usaha yang terancang dan bersepadu ini telah menepati matlamat dan mencapai objektif yang disasarkan. Kolaboratif dan komitmen yang konsisten ini juga diharap dapat memberi impak yang positif dalam hubungan dua hala antara SMK Ranca-Ranca dan SMK Seri Pulai Perdana, khususnya bagi pengoperasian pusat sumber sekolah. Baik, saya berharap agar hubungan yang terjalin antara kedua-dua buah sekolah ini akan berterusan pada masa hadapan dan menjadi pemangkin kepada hubungan yang lebih erat antara SSTP Johor dan wilayah Persekutuan Labuan yang bakal membawa kepada jalinan persefahaman antara pusat sumber sekolah wilayah Persekutuan Labuan bersama SMK Seri Pulai Perdana. Semoga program seumpama ini dapat memotivasikan warga kedua-dua buah sekolah khasnya dan seluruh pusat sumber sekolah kedua-dua negeri amnya untuk berganding bahu dalam menjayakan aspirasi dan etos sekolah. Jadi secara ringkasnya, cikgu harap semua pengawas pusat sumber juga mendapat impak yang terbaik dalam program ini. Jadi itu saja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Tuan memberikan ucapan itu tadi. Sebelum kita meneruskan majlis, kita akan adakan sesi bergambar bersama-sama terlebih dahulu. Sila buka kamera anda semua. Baik semua, sila buka kamera. Banyak ni muka orang-orang handsome, cantik ni semua. Uish. Right, semua dah ready? Right. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Alright, sudah. Terima kasih semua di atas kesediaan bergambar bersama sebentar tadi. Untuk makluman semua, Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pulai Perdana telah menerima kunjungan lebih daripada 500 buah sekolah sebelum PKP dengan purata 1 bas dalam seminggu sejak dari 2015. InsyaAllah, SMK Seri Pulai Perdana akan sampai ke SMK Ranca-Ranca satu hari nanti jika keadaan kembali seperti normal biasa. Lawatan maya pada hari ini adalah program pertama pusat sumber kami menyantuni tetamu secara dalam talian. Jika ada kekurangan ataupun kesilapan, kami memohon maaf terlebih dahulu. Kami telah menerima tugasan daripada Cikgu Syarida pada 27 hari bulan Jun secara Google Meet untuk agihan tugas.
Pertama kali kami diberi tugasan menerangkan tentang bilik-bilik khas di PSS kerana sebelum ini diurus oleh senior PPS tingkatan 5 kami. Kali ini kami diberi tanggungjawab untuk menyediakan sendiri slide dan membentangkannya. Itulah Cikgu Syarida yang sentiasa memberi peluang kepada kami pengawas pusat sumbernya. Dengan tidak melengahkan masa lagi, dengan izin Tuan Pengetua kami, kita teruskan majlis lawatan secara maya dengan membawa anda semua ke PSS SMK Sri Pulai Perdana. Bilik pertama adalah tentang perpustakaan Hajah Sukini. Majlis mempersilakan PPS Aidan untuk memaklumkannya dan seterusnya diikuti dengan bilik-bilik yang lain dengan PPS yang ditanggungjawabkan untuk membentangnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Aidan bin Azman. Hari ini saya akan bentangkan tentang perpustakaan sekolah kami, iaitu Perpustakaan Hajah Sukini. Selain perpustakaan, Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pulai Perdana mempunyai 9 bilik khas yang lain, iaitu bilik nilam, bilik digital, bilik multimedia, bilik PAK 21A dan B, bilik rekreasi, galeri PSS, perpustakaan kafe, ruang cendawan dan galeri seni perdana. Perpustakaan SMK Sri Pulai Perdana mula beroperasi pada tahun 2015, iaitu sejak pembukaan sekolah ini. Perpustakaan ini telah dirasmikan oleh YB Haji Suhaimi pada tahun 2017 dan perpustakaan ini telah dinamakan sebagai Perpustakaan Hajah Sukini sebagai penghargaan kepada Puan Hajah Sukini binti Dahlan yang merupakan pengetua pertama SMK Sri Pulai Perdana. Pada tahun 2015, Perpustakaan dan Bilik Kerja PPS mula beroperasi dengan sepenuhnya. Pada 2017, Perpustakaan Hajah Sukini dirasmikan oleh YB Haji Suhaimi dan diikuti dengan Majlis Perasmian Perpustakaan. Dan pada tahun 2018, pendekorasian keseluruhan perpustakaan telah sampai ke hujungnya. Gambar di sebelah kiri menunjukkan keadaan asal perpustakaan pada tahun 2015 dan di sebelah kanan adalah gambar selepas pendekorasian. Selepas perpustakaan dinaik taraf, ia mampu menampung 70 pengunjung pada satu masa. Perpustakaan ini dilengkapi dengan sistem SLIB, iaitu sistem otomasi pusat sumber bagi memudahkan proses peminjaman buku. Dengan reka bentuk yang segar, ia dapat meningkatkan minat para pelajar bagi mengunjungi perpustakaan. Akhirnya, konsep warna pustaka ini diinspirasikan oleh warna logo pusat sumber SMK Sri Pulai Perdana, iaitu ungu dan putih. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap kata sepanjang pembentangan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Aidan atas penerangannya tentang Perpustakaan Hajah Sukini. Kita akan teruskan majlis dengan penerangan tentang bilik nilam oleh PPS Alia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Bilik Nilam Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pulai Perdana. Saya PPS Alia akan membentangkan kepada anda semua tentang bilik nilam. Bilik nilam ini telah dirasmikan oleh Yang Mulia Engku Hajah Nur Akmal binti Engku Sulaiman, iaitu Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor pada tarikh 20 April 2017. Ini ialah suasana di dalam bilik nilam pada tahun 2015 dan kini. Seperti yang anda dapat lihat, telah banyak penambahan yang berlaku untuk keselesaan guru dan juga pelajar. Contohnya seperti penambahan penghawa dingin. Selain dari itu, bilik ini juga boleh memuatkan seramai 35 orang murid termasuk guru dalam satu masa. Untuk pengetahuan anda semua, bilik ini telah diuruskan oleh Cikgu Hairul Nisa, iaitu salah seorang dari guru di PSS kami. Bilik ini juga menyediakan pelbagai kemudahan seperti TV Astro, LCD mudah alih untuk kegunaan guru dan juga pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan juga penyediaan notebook untuk pengurusan data-data nilam. Bilik guru pengurusan juga terdapat di dalam bilik nilam ini dan salah satunya ialah meja Cikgu Hairul Nisa. Untuk
Untuk pengetahuan anda semua, bilik nilam ini popular semasa waktu nilam dan juga relief. Ini kerana ramai guru ingin memberi peluang kepada murid untuk membuat nilam. Penjualan kertas nilam juga disediakan untuk murid yang ingin membuat nilam dengan harga 10 sen sehelai. Duit tersebut akan digunakan sebagai kos fotostat kertas nilam dan penyediaan sagu hati kepada murid yang membuat nilam paling terbanyak. Sekian, itu sahaja dari saya. Maaf jika ada terkasar bahasa dan sekian, terima kasih. Terima kasih kepada PPS Alia atas pembentangannya itu tadi. Seterusnya, kita ke pembentangan bilik digital. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke bilik digital PSS SMK Seri Pelayan Perdana. Saya PPS Hafrizal akan menunjukkan kepada anda semua tentang bilik digital PSS. Bilik ini dirasmikan oleh Encik Sarwan iaitu YDP PABG pada tahun 2017 dan diurus oleh Cikgu Hidayat. Bilik digital ini mempunyai satu smartboard dan satu LCD. Smartboard ini mempunyai ciri-ciri khas seperti touchscreen yang boleh memudahkan guru untuk mengajar tanpa menggunakan marker pen. Bilik ini diisi dengan 35 kerusi berlipat dan bilik ini bertemakan biru. Bilik ini boleh menampung 35 orang dalam satu masa. Bilik ini tidaklah berapa besar, tetapi dapat menggunakan kerusi berlipat. Tetapi dengan menggunakan kerusi berlipat dapat memuatkan ramai murid. Akhir sekali, bilik digital ini terletak di antara bilik multimedia dan bilik nilam. Okay, itu sahaja daripada saya. Minta maaf jika ada salah silap. Sekian, terima kasih. Terima kasih Safrizal. Kita akan teruskan lagi dengan penerangan tentang galeri PSS kita akan teruskan dengan penerangan tentang bilik multimedia oleh PPS Intan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke bilik multimedia SMK Seri Pelayan Perdana. Saya PPS Intan Nur Afrina akan membentangkan kepada anda semua tentang bilik multimedia kami. Bilik multimedia terletak di tingkat 4 bersebelahan dengan bilik digital dan bertemakan warna hijau. Bilik ini diurus oleh Cikgu Hanim Suria, Cikgu Sisi Pagi dan Cikgu Muhammad Zaidi, Cikgu Sisi Petang. Gambar pada skrin adalah gambar bilik multimedia pada tahun 2015. PPS SMK Seri Pelayan Perdana telah diberi kepercayaan dan tanggungjawab oleh cikgu-cikgu untuk mendekorasi bilik multimedia mengikut hari bertugas. Gambar seterusnya adalah gambar bilik multimedia yang telah siap didekorasi. Bilik ini boleh menampung seramai 35 orang dalam satu masa, mempunyai 1 LCD, 8 PC dan 8 notebook. Bilik ini khas kerana dilengkapi 2 cermin besar di bahagian belakang bilik untuk pemantauan guru-guru semasa murid menghidupkan PC dan notebook serta pembesar suara yang selalu digunakan oleh guru untuk ujian mendengar bahasa Melayu dan membuka YouTube dalam sesi PDPC. Terdapat juga mural yang dilukis di luar bilik bagi mencantikkan lagi laluan ke bilik multimedia. Selain itu, bilik ini juga dilengkapi dengan pendingin hawa yang memberi keselesaan kepada guru dan murid yang menggunakannya. Bilik multimedia telah dirasmikan oleh Dr. Kamaria binti Samu pada tahun 2018. Beliau merupakan timbalan pengarah sektor pengintegrasian teknologi pendidikan bahagian sumber dan teknologi pendidikan KPM.
Untuk pengetahuan anda semua, di bawah pengurusan bilik multimedia juga terdapat mini studio hijau dan mini studio luar yang sedang dalam proses penaiktarafan tetapi tergedala kerana wabak COVID-19. InsyaAllah proses ini akan bersambung selepas keadaan kembali ke norma biasa. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih PPS Intan atas pembentangannya itu tadi. Seterusnya, kita akan ke pembentangan galeri PSS. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke galeri PSS. Saya PPS Nazira akan membentangkan tentang galeri PSS. Galeri Pusat Sumber Sekolah diwujudkan untuk mengurangkan sesak di perpustakaan. Galeri Pusat Sumber Sekolah ini juga mempamerkan semua kenangan program gambar pengawas pusat sumber, pencapaian PSS, sijil dan pelak cera hati daripada tamu dan banyak lagi. Seterusnya, sejarah Galeri Pusat Sumber Sekolah. Sebelum terwujudnya Galeri Pusat Sumber, pada tahun 2015, lokasi ini telah dijadikan sebagai bilik BBM, manakala pada tahun 2016, lokasi ini telah dijadikan sebagai bilik stor perabot. Pada tahun 2017 hingga kini, lokasi ini telah dijadikan sebagai Galeri Pusat Sumber Sekolah. Seperti yang anda semua boleh lihat pada gambar sebelah kanan, inilah gambar asal keadaan Galeri Pusat Sumber Sekolah. Galeri Pusat Sumber Sekolah telah dirasmikan oleh Datuk Nafisah binti Ahmad, mantan pengarah Perpustakaan Negara pada 8 September 2018. Seperti yang anda semua boleh lihat, inilah keadaan dan suasana Galeri Pusat Sumber Sekolah yang terkini. Mohon maaf salah silap. Sekian daripada saya, PPS Nazira. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada PPS Nazira atas penerangannya itu tadi. Seterusnya kita akan teruskan majlis dengan penerangan tentang bilik PAK 21A oleh PPS Syahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke bilik pembelajaran abad ke-21 atau dikenali sebagai bilik PAK 21A. Saya PPS Nur Syahira binti Warshi Muhammad ingin membentangkan tentang bilik PAK 21A ini. Untuk pengetahuan semua, pada tahun 2015, asal bilik ini ialah bilik sejarah dan geografi. Pada tahun 2016 pula, bilik ini dijadikan kelas. Manakala pada tahun 2017, bilik ini telah dijadikan kelas tingkatan 5. Seterusnya, kelas ini dijadikan bilik PAK 21A pada tahun 2018 hingga 2019 yang bertemakan kuning dan kelabu. Sekitar tahun 2019 hingga 2020, Pusat Sumber SMK Sri Pulai Perdana telah membuat jalinan dengan syarikat Book Hub untuk tema STEM iaitu Science, Technology, Engineering and Mathematics. Untuk tahun 2021, almari di belakang bilik PAK 21A telah diletakkan pameran 3D seperti Mercu Tanda Negara, Rumah-Rumah ASEAN, Aero Angkasa, Stadium-Stadium Dunia, Solar dan 4 Musim. Kesemua buku-buku yang berkaitan dengan aero angkasa dan STEM diletakkan di bilik ini. Antara aktiviti yang menarik bersama stream atau STEM ialah PPS SMK Sri Pulai Perdana mengadakan pameran di Perpustakaan Sultan Ismail di Kampung Melayu Mazidi pada tahun 2020. Pameran ini bersempena dengan majlis pelancaran kelas bimbingan pelajar. Disebabkan pertambahan jumlah murid, bilik ini dijadikan kelas sementara untuk tahun 2021. Guru yang bertanggungjawab untuk menguruskan bilik ini ialah Cikgu Hairul Nisa untuk sesi pagi
dan Cikgu Hidayat untuk sesi petang. Demikian perkongsian tentang bilik PEK 21A. Saya mohon maaf kerana ada tersalah bahasa atau tersilap bicara. Sekian, terima kasih. Terima kasih PBS Syahira atas pembentangannya itu tadi. Seterusnya, kita ke pembentangan bilik rekreasi oleh PBS Puteri. Maaf. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya PBS Puteri Ilmadiana. Selamat datang ke bilik rekreasi SMK Sri Pelai Perdana. Pada tahun 2015 hingga 2016, bilik ini dijadikan sebuah kelas. Kemudian pada 2018, bilik ini dijadikan bilik rekreasi di bawah pengurusan Pusat Semua Sekolah. Bilik ini dirasmikan oleh Encik Muhammad Ali bin Taib. Beliau merupakan pengarah Taman Pembangunan Wanita Johor. Beliau juga yang menyumbang permainan dalaman kepada bilik rekreasi. Bilik rekreasi ini diuruskan oleh Cikgu Suliana. Bilik rekreasi ini juga boleh menampung 105 orang dalam satu masa. Antara kegunaan bilik rekreasi ini ialah pelajar dibawa oleh guru semasa waktu relief. Selain itu, bilik ini juga digunakan semasa mata pelajaran bilik mandi dan kesihatan, terutamanya pada masa hujan. Antara permainan dalaman yang ada di dalam bilik rekreasi ini ialah congkak, karem, sahibah, catur, permainan minda dan pelbagai lagi. Kebanyakan permainan dalaman yang ada di bilik rekreasi ini kebanyakannya disumbang oleh ibu bapa dan guru-guru. Di sini saya lampirkan beberapa gambar permainan dalaman yang ada di dalam bilik rekreasi. Permainan minda, ruang individu untuk pelajar bermain permainan individu, dam besar, almari penyimpanan permainan dalaman, karem dan juga. Saya memohon maaf atas tersalah bahasa. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi penerangan tentang perpustakaan, bilik nilam, bilik digital, bilik multimedia, bilik PK 21A, bilik rekreasi dan galeri pusat sumber. Ada beberapa bilik lagi yang tidak ditunjuk dan diceritakan. Kenapa? Sama-sama kita tunggu slot bersama Cikgu Syahridah nanti. Seterusnya, masih mempersilakan PBS Naomi dan Syasha yang akan berkongsikan tentang 4 unit pengawas pusat sumber dan fungsinya. Dipersilakan. Selamat sejahtera, saya PPS Naomi dan hari ini saya akan membentangkan untuk unit media dan juga hobi. Saya akan mulakan dengan unit hobi terlebih dahulu. Baik, hobi manusia terbagi kepada pelbagai. Contohnya bersukan, memancing, berenang dan ada banyak lagi.
Tapi unit hobi pengawas pusat sumber adalah lebih kepada mengumpul sesuatu item. Berikut adalah contoh-contoh item yang kita boleh kumpulkan. Baik, aktiviti untuk ahli. Kami pernah menjalankan pameran. Dalam dan luar ada jemputan luar, orang luar yang ada koleksi boleh pamerkan koleksi mereka, dan ada juga pertandingan folio stamp. Mereka yang menyertai pertandingan ini akan mendapat seja kebangsaan. Dan unit hobi telah didaftarkan di bawah Philately Post. Berikut adalah pameran hobi seperti yang saya telah katakan tadi. Ini adalah pada tahun 2017. Ini adalah gambar-gambarnya. Ini adalah pameran hobi yang memang ada di Perpustakaan KT, masih kekal di Perpustakaan KT. Pameran hobi pada 8 September 2018 terbuka kepada mereka yang mempunyai koleksi seperti Hot Wheels ataupun Hello Kitty, yang mempunyai koleksi lah, boleh sertai pameran ini dan pamerkan koleksi mereka. Dan pameran pada 8 September 2018 ini dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Nafisah binti Ahmad, iaitu Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Seperti yang kita tahu, pelajar sekarang adalah lebih kepada gadget dan koleksi hobi ini semakin kurang diminati. Jadi unit hobi ini telah mengajar kami bahawa mengumpul sesuatu item itu mempunyai nilainya tersendiri. Itu sahaja untuk unit hobi. Saya akan bentangkan unit media pula. Tujuan unit media ditubuhkan adalah untuk memberi pendedahan dan pendidikan tentang ilmu media. Yang kedua adalah untuk memberi peluang kepada pengawas pusat sumber untuk mengendalikan aktiviti fotografi dan penerbitan seperti buat poster dan juga membuat video. Tugas kami sebagai unit media adalah merakam video dan mengambil gambar setiap aktiviti pusat sumber, dan gambar dan video tersebut akan kami kumpulkan dalam satu PC khas untuk gambar di perpustakaan dan untuk kami buat laporan. Berikut adalah aktiviti yang telah dijalankan oleh unit media, buat poster dan juga video. Berikut adalah poster yang telah unit media buat. Dan kami juga pernah menjalankan kursus asas fotografi, iaitu pada 10 Februari 2018. Baik. Disebabkan pandemik COVID sekarang ini, kami hanya mampu merancang aktiviti yang boleh kami lakukan. Jadi berikut adalah cadangannya: membuat sistem jualan gambar untuk mendapatkan dana, pertandingan edit video ataupun poster, dan juga kursus editing. Itu sahaja daripada saya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dan juga kekurangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih PPS Naomi atas penerangannya itu tadi.
kita akan teruskan majlis dengan penerangan tentang rekreasi dan kafe oleh PPS Syasha. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya PPS Syasha. Hari ini saya akan membentangkan dua lagi unit iaitu unit rekreasi dan juga unit kafe. Tujuan unit rekreasi ini ditubuhkan adalah untuk mempelbagaikan peluang aktiviti bersama-sama PSS. Seterusnya, kami memfokuskan kepada aktiviti luar dari segi seperti aktiviti berbentuk fizikal. Yang ketiga, kami dapat merapatkan ukhuwah antara warga PSS. Yang keempat, dapat memberi peluang kepada edukator tinggi untuk memberi sebarang cadangan. Yang kelima, dapat memberi peluang kepada edukator tinggi untuk merancang dan mengurus aktiviti. Untuk pengetahuan anda semua, kebanyakan aktiviti yang telah dilakukan telah diuruskan oleh PPS sendiri. Seterusnya adalah lawatan. Antara 4 lawatan yang telah dianjurkan oleh pusat sumber dan diurus oleh unit rekreasi sendiri adalah lawatan ke pesta buku. Kebiasaannya untuk lawatan pesta buku ini dianjurkan untuk warga pengawas pusat sumber, untuk warga PSS dan pengawas pusat sumber. Ia juga dibuka kepada warga sekolah. Untuk pengetahuan anda semua, pada tahun 2019, mereka telah melawat ke 5 buah negara iaitu Thailand, Vietnam, Indonesia dan juga Singapura. Lawatan seterusnya, lawatan pengantarabangsaan. Lawatan ini hanya dilakukan untuk guru pusat sumber sahaja. Seterusnya, lawatan penghargaan kepada edukator tinggi sahaja. Untuk pengetahuan anda semua, mereka telah diberi peluang untuk menaiki kapal terbang dan memilih mana-mana destinasi sahaja di Malaysia. Dan yang terakhir, lawatan ke perpustakaan awam ataupun universiti untuk PPS yang aktif sahaja. Seperti yang anda semua boleh tengok di slide, ini antara poster yang telah dihasilkan oleh unit media kami dan program yang diuruskan oleh unit rekreasi. Antaranya eksplorasi untuk PPS, kursus PPS sambil lawatan, sukan dan rekreasi, lawatan pengantarabangsaan dan juga fun run. Seterusnya adalah ruang cendawan unit rekreasi. Untuk pengetahuan anda semua, ruang cendawan ini telah diuruskan sebelum PKP 2020 dan terpaksa diberhentikan buat seketika kerana PKP. Semasa tempoh PKP ini, ruang ini telah dinaik tarafkan untuk dijadikan sebagai ruang cendawan dan juga galeri cendawan. Pada masa akan datang, ruang ini akan mempamerkan informasi tentang cendawan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya teruskan lagi. Inovasi perkhidmatan unit kafe. Inovasi perpustakaan kafe ini merupakan perpustakaan pertama bagi sekolah harian di Malaysia. Objektif perpustakaan kafe ini ditubuhkan adalah untuk menarik minat murid ke perpustakaan kafe, memaksimalkan penggunaan ruang, PPS mempelajari ilmu perniagaan dan seterusnya dapat mencari dana untuk PSS. Seperti yang anda semua boleh tengok di skrin, ini adalah bilik asal kafe. Diberi nama
sebagai bilik rujukan pada tahun 2014 Disember. Pada Januari 2015, bilik rujukan ini telah disusun atur di mana terdapatnya seperti meja, kerusi dan juga rak buku. Ini adalah ruang sofa. Dan pada tanggal September 2015, kami telah menaiktarafkan perpustakaan bilik rujukan itu kepada kafe perpustakaan. Ini di antara senario kafe kami, iaitu kaunter jualan, ruang pelajar, kelengkapan bufet, set pinggan mangkuk 40 tetamu, ruang koleksi hobi yang telah diuruskan oleh unit hobi. Dan ini adalah gambar pustakaan kafe pada masa sekarang. Sekian, saya memohon maaf sekiranya terdapat sekali kesalahan. Semoga kita dapat berjumpa pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada PPS Naomi dan Shasha yang sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Mereka sebenarnya telah menamatkan tugasan mereka sebagai pengawal pusat sumber semalam kerana telah menjadi tradisi pusat sumber sekolah 3 dan 5 kami bertugas hingga Jun setiap tahun untuk fokus kepada SPM. Seterusnya, sampailah masa kepada slot bersama Cikgu Syarida, GPM kesayangan kami ini. Dengan tidak melengahkan masa, kita terus mendengar perkongsian daripadanya. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada PPS Aiman dan Alia. Okay, terima kasih kepada semua pembentang-pembentang walaupun diberi tugas saat-saat akhir. Okay, yang berusaha Tuan Pengetua kami dan delegasi daripada Labuan semua. Okay, dan semua yang ada di dalam talian sekarang ni lah. Okay, saya terpaksa mencepatkan penerangan untuk perkongsian lawatan Maya Perdana untuk pertama kali dalam talian. Okay, next slide. Okay, apabila saya berkongsi ke mana-mana sebelum PKP ni, ke mana saya pergi, saya akan tunjuk semua gambar pengawal pusat sumber sebab mereka lah tulang belakang. Cuma 2019, 2020, 2021 belum dapat masuk lagi lah, belum habis tugasnya. Okay, ini antara tulang belakang kami, AJK-nya. Siap telefon 5, dia orang AJK. Next, man. Slide next. Okay, begitu juga guru pusat sumber kami. Okay, ada 7 orang sekarang ni. Okay, next. Okay, siap. Pusat sumber ada perancangannya dan fokusnya. Untuk SMK Sri Perdana, ini fokusnya 2015 prasarana asas dan inovasi, 2016 keceriaan dan promosi, 2017 aktiviti dan program, 2018 baru fokus pada pengawal sumber. Pengawal sumber kami sebenarnya menonjol ataupun kemenjadiannya bermula 2018. Sebab 2015-17 lebih kepada asas, okay, untuk prasarana, keceriaan dan aktiviti. 2019 barulah perantarabahasaan, tapi agak malang kerana pandemik. Kita terpaksa banyak perantarabahasaan yang terpaksa dibatalkan, tangguh dan dibatalkan. 2020 sebenarnya kita mula dengan perpustakaan perniagaan. Okay, ada cara-cara untuk kita memulakan pusat sumber dengan jualan buku dan jualan sebagainya. Okay, tetapi terpaksa dihentikan kerana pandemik. 2001 PSS norma baru, okay, yang secara dalam talian termasuklah yang hari ini pendigitalan antara satunya ialah lawatan maya. Okay, seterusnya. Okay, ini logo pusat sumber kami, logo kafe, logo pengawal pusat sumber. Ini logo pusat sumber ni yang lama falak telah ditukar pada rekreasi, dan yang terbaru logo media PSS. Logo ni tidak perlu ada, tetapi ada kerana menjadi kebanggaan kepada kami warga pusat sumber.
pengawal pusat sumber sendiri ada logonya pada baju dan sebagainya. Begitu juga seperti logo JDT. Tengok logo JDT semua, satu dunia sekarang dah tahu. Okay, next. Okay, misi, visi dan slogan. Kalau datang ke website kami, setiap bilik kita pamerkan misi dan visi dan slogan PSS. Okay, ada dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Cuba lihat pada slogannya, agak mudah, kepuasan anda, keutamaan kami. Okay, saya harap pada hari ini, petang ni nanti dah habis, semua berpuas hatilah dengan perkongsian kami ni. Okay, next. Okey, buku pengurusan ada 2 buku iaitu buku pengurusan pusat sumber untuk pentadbir dan guru-guru pusat sumber dan buku pengurusan pengawal pusat sumber yang telah menjadi ikutan kebanyakan pusat sumber di sekolah-sekolah Malaysia untuk mewujudkan buku ni, memudahkan urusan. Okey, next. Okey, seperti yang tadi ada unit kafenya, kita ada pusakan kafe. Yang pertama di Malaysia 2015 diwujudkan, dirasmikan pada 29 Oktober 2015 oleh Datin Cik Nomadiah sendiri selaku mantan KPP Johor semasa itu. Okay, next. Dan itu logonya. Okay, panorama PSS, demokrasi adalah sangat penting bagi PSS kami. Apa pun orang berkata tidak pentingkan dekorasi, kami pentingkan dekorasi. Okey, 2014 inilah wajah PSS kami awalnya, akhir 2014. Kemudian next 2016. Okey. Orang Melayu tak boleh jauh daripada bunga, seketing dengan lansir. Okey, 2018 dapat peruntukan WYB Haji Suhaimi yang merasmikan bagi duit dengan ajar Sukini top up, kita beli barang IKEA, itulah hasilnya sekarang ni. 2020 tak ada gambar sebab lebih pada susunan ikut SOP masa tu. Okey, 3 bilik yang tidak diterangkan oleh pengasumber kami tadi. Okey, galeri Seri Perdana. Okey, merangkumkan 3 galeri seni, galeri sejarah dan galeri sekolah. Okey, next. Ini bawah pengurusan pusat sumber. Okey, bilik PAK 1B yang di bawah ini gambar lama ni, gambar terbaru siap ada bilik daripada bilik untuk guru dalam tu. Okey, temanya warna Legoland. Bilik ini ditaja oleh syarikat Legoland Malaysia. Okey, next. Jalinan kami. Okey, kita ada Blink Corner. Terima kasih kepada pihak Blink untuk menaja board tu dengan buku. Sebenarnya inilah salah satu PSS perniagaan kerana Blink meletak buku untuk dijual dan ada persen untuk PSS tetapi tidak kesampai kerana PKP. InsyaAllah akan disambung pada 2022. Okay, next. Okey, sudut superhero yang berada dipindahkan ke komlip kami di tepi padang pun tidak dapat fungsi kerana pandemik COVID. Okay, next. Okey, ini ialah yang terbaru. Kita namakan dengan pengetua kedua, Azam Komlip, Community Library, kontena yang menggunakan tenaga solar, semua ditaja. Okey, dalam ni temanya superhero dan tidak dapat berfungsi kerana ialah sama seperti pusakaan yang lain kerana COVID. Okey, next. Okey, statistik tetamu melawat 2016-19. Kita ambil 2016 hingga 19, 2020 kita tak masukkan sehingga bulan Mac ada tetamu. Okey, lebih 50 VIP, lebih 500 sekolah, lebih 10 buah sekolah rendah, lebih 100 buah bas, satu bas 40 orang. Kalilah berapa orang. Negara luar, universiti dan sebagainya yang telah datang. Ni sebelum PKP. Okey, saya rasa kalau tak ada PKP, SMK Raja Ranca pun dah sampai ke sekolah kami. Okey. Next. Okay, ini kita ambil satu gambar daripada beratus gambar. Sekolah Tafiz di Pasir Gudang datang.
uniknya dia buatkan tahlil, kemudian kita sumbang berkotak-kotak buku untuk perpustakaannya. Itu kita punya jaringan dengan sekolah-sekolah yang ada lah. Okay, next. Okay, apa yang kami kongsi daripada awal hingga yang selepas ni bukan untuk mengajar, tetapi lebih pada berkongsi idea, bukan riak tetapi sebagai penanda aras jika sesuai. Okay, next. Okay, majlis perasmian bilik khas PSS. Ini kita buat 5 bilik serentak, kemudian kita ada bilik digital, bilik multimedia yang rasmi secara peringkat galeri seperti yang PPS telah kongsikan tadi. Ada 2-3 bilik yang belum dirasmi, termasuklah kontainer Komlit yang berada di Padang pun masih belum dirasmikan. InsyaAllah nanti kita tengok siapa yang rasmi. Okay, next. Jadi untuk rakan-rakan di Labuan, perasmian tu ada satu benda yang perhargaan kepada warga PXS sendiri sebab mereka bersungguh untuk menyiapkan dan dirasmikan. Itu sebenarnya ada kebaikannya lah. Okey, ni Minggu Pusat Sumber yang boleh bekerjasama dengan panitia. Ni poster 2017, kita pernah buat 2019 dan bila 2020 pandemik kita buat secara dalam talian tapi mengikut kelab. Okey, kena variasikan jalinan dalaman dengan panitia ke, dengan kelab ke, dengan unit koko. Kita kena pandailah untuk buat kerjasama. Okay, next. Next slide. Okay. Aktiviti PSS, majlis apresiasi. Ni satu majlis yang sangat gah untuk pengasumber kami, tetapi agak malang 2021 ni tak tahu macam mana nak buat sebab kita takkan buat secara dalam talian lah sebab tak nampak mungkin 2022 kita gabung pengasumber yang 2021 ni. Okay. Kita antara PSS yang berani yang terakhir buat majlis besar-besaran 13 Mac 5 hari sebelum pengumuman PKP satu Malaysia pertama dulu. Jadi kita masa tu dah pertama guna penyukat suhu dengan bantuan petanah awam, Kementerian Kesihatan datang untuk cek semua. Kita antara sekolah yang merasalah buat majlis besar sebelum PKP. Masa tu alat penembak suhu tu satu benda yang pelik lah bagi kita orang sebab payah dapat. Sekarang dah bersepah. Okay. Apa yang penting ialah apresiasi ni untuk menghargai semua warga PXS, penyumbang, ataupun jalinan kita dengan pihak luar. Semua kita jemput. Okay, next. Okey, aktiviti seterusnya pameran hobi telah diceritakan. Okey, buat kelas bahasa Jepun, bahasa Mandarin di Pusat Sumber malam pun boleh buat, tetapi ni semua hanya semasa bukan PKP lah. Okey, next. Mungkin 2022 boleh mula balik lah. Kami hanya berkongsi jika sesuai. Okey, kembara bakti ke mana saya pergi ke sekolah untuk beri bantuan buku dan dekorasi. Aktiviti PXS sambutan raya. Next. Sambutan raya di dalam perpustakaan. Ni masa ni kenangan sebab ada 12 guru daripada Amerika Syarikat datang melawat dan terus kita bagi jamuan raya lah masa ni. Okay, next. Okay, aktiviti PXS lainnya, lawatan pengantarbahasan. Ni lebih pada guru PXS yang kita bawa yang ingin menyertai dan juga pentadbir. Kemudian sebelah kanan tu poster hari terbuka Pusat Sumber. Rasa dalam Malaysia ni PXS SMK Seri Perdana yang berani buat hari terbuka. Okey, hari ni untuk GPM Pasir Gudang, esoknya GPM Johor baru, esoknya GPM Keluang. Seperti itulah kami buat pada 2017 ke 18, saya tak ingat. Okey. Dan memang senanglah teratur. Kita penat hanya sekali saja, satu minggu tu semua GPM datang. Okey, itu cerita ni sebelum PKP lah. Okay, next. Okey, lawatan besar buku seperti yang PPS bentang tadi, memang itu acara tahunan. Okey, sekarang dalam maya saja. Okay, next.
Okey. Uniknya apabila semua pengaksumber pergi ke Pesta Buku, ini cerita sebelum PKP mereka akan beli buku dan tunjuk. Buku ni kena ada yang wakaf pada PXS dan ada yang bawa balik lah. Tapi mesti tunjuk buku. Itu syarat. Pergi 3-4 bas, balik mesti ada tunjuk buku, barulah maknanya pergi Pesta Buku. Okay, next. Okey, program wakaf buku kita bantu MRSM, kita bagi 3,000 buah buku dapat kumpul masa tu. Okey, khusus pemantapan pengaksumber, saya kongsi sini, khusus pengaksumber tidak semestinya khusus rekod buku, coding buku, urusan buku, sebab itu adalah secara rutin yang diajar oleh senior kepada junior. Okey, khusus pengaksumber boleh selain daripada pengurusan buku dan pusat sumber. Okay, next. Okey, ini aktiviti secara dalam talian apabila bermula 2020, ada banyak sebenarnya pertandingan secara dalam talian. Ini antara poster yang unit media sediakan. Okey, apa yang perlu dilihat ialah apabila ada pertandingan diuruskan, nama di bawah tu kebanyakan adalah pengawas sumber yang akan urus. Okey, next. Okey, ni antara poster terbaru lah. Okey, nilam dulu guna Google Form, lepas tu kita guna portal setiap bulan untuk mendapatkan sijil setiap bulan apabila 5 buah buku dengan cenderahati, dan yang terbanyak setiap tahun akan dapat jam lah. Okey, jam G-Shock dan Casio untuk guru. Okey, next. Okey, ini antara poster-poster yang peringkat awal dan seterusnya yang sentiasa diadakan untuk warga sekolah. Okay, next. Okey, ini antara kursus yang sesuai untuk pengaksumber. Boleh lihat di situ kursus pengucapan majlis ke, penampilan diri ke, kelab STEM ke, keterampilan dan sebagainya. Okey, yang 7 bulan ni kami akan buat lagi sekali untuk yang besar. Okay, next. Okay, ada kursus tentang pengurusan buku sebenarnya. Okey, ini pakej lawatan yang idealnya daripada pengaksumber. Ada 2 pakej. Satu kursus selanjur lawatan, kursus dapat sijil. Seperti hari ini kita akan bagikan sijil, okey, yang kepada pihak Labuan. Dan satu lagi pakej lawatan ke PXS kami, tidur bermalam di UTM dan masuk ke Legoland. Kita ada deal dengan Legoland dan kita akan dapat sumbangan daripada Legoland setiap bas yang pergi, yang datang yang masuk ke Legoland. Itu kita punya jalinan besar. Tapi bila pandemik ni kita bukan berhenti, kita berehat sementara lah untuk keadaan pulih seperti biasa. Okay, next. Mungkin kalau sekolah pergi ke Labuan, nak lawat sekolah SMK Ranca-Ranca, cari satu tempat untuk deal dengan tempat tu untuk dia esoknya melawat situ dan ada pendapatan lah untuk PXS daripada pihak jalinan. Okey, ni eksplorasi warga SMK Perdana 2018-19 dapat diurus dengan pengawas sumber dengan guru PXS dengan baik mengelilingi Johor. Cuma 2020 tidak dapat dilaksanakan lah. Okey, next. Okey, program IFLA, peringkat tinggi, peringkat kebangsaan, IFLA Junior pun 1, 2, 3, IFLA Junior 1, IFLA Junior 2, insyaAllah akan diadakan nanti dalam masa terdekat ni. Okey, semuanya diurus oleh pengaksumber kami. Okey, next. Okey, ini gambar AJK dengan VIP, dengan pengarah, dengan speaker drone apa semua. Apa yang gambar ni, apa saya share ni supaya GPM semua ingat apabila bergambar, jangan lupa bergambar dengan AJK yang belakang tabir. Itu yang penting. Kebanyakan GPM hanya bergambar dengan VIP, dengan tetamu saja yang dipanggil. Jangan lupa ajak AJK di belakang tabir. Itulah kenangan. Hilang penat mereka apabila dapat bergambar bersama. Okay, ini satu perkongsian. Okay, next.
Okey, Kembara Bakti mungkin Labuan, di Labuan sana dekat-dekat sekolahnya bolehlah membantu sekolah rendah, sekolah kurang murid atau sekolah apa saja yang seperti kami buat, pergi naik kereta api ni, balik naik bas dan sebagainya untuk bantu bagi buku dengan dekorasi. Jangan nak bantu bagi kerusi, meja dan sebagainya. Benda yang basic tetapi pengajarannya pengaksumber dapat melihat bagaimana susahnya sekolah kurang murid, sekolah orang asli yang baru tahun lepas kita pergi sekolah dalam penjara buatkan pustakaan, kita dekor, kita bagi 1000 buku. Di situ pengaksumber rasa bersyukur dengan apa yang ada di PSS kita. Dengan syarat nak bantu sekolah lain, pastikan PSS sendiri berfungsi dan diurus dengan baik. Jangan sibuk nak bantu sekolah orang lain, PSS sendiri pun tak berfungsi ataupun huru-hara. Itu pengajaran dia lah. Okay, next. Ini cerita tak PKP lah. Kalau PKP, cerita dalam talian, tengok Facebook pun banyak. Okey, ini adalah satu kertas kerja yang kami dapat tajaan daripada Yayasan Raja Zarid Sofia. Telah dipandang oleh pihak istana untuk program kami membantu ke sekolah-sekolah sebelum ni. Sehingga kan perancangan kami ke sekolah pulau dan sebagainya tertangguh kerana pandemik, PKP. Dan apa yang saya boleh kongsi, apabila kita buat kertas kerja dan buat laporan, satu untuk sekolah, satu mesti bagi kepada pihak jalinan kita. Kat sini banyak GPM lupa. Apa sahaja laporan, kita yang pegang. Kita baca, kita tengok sendiri. Sebenarnya yang buat jalinan dengan kita, pihak luar, mereka akan rujuk pada laporan. Baru ada kesinambungan dan penambahbaikan. Sebagai contoh, kalau sebelum ni dia akan bagi 2,000 untuk setiap sekolah. Sebagai contoh, bila kita hantar laporan 2021, sebenarnya satu sekolah dia bagi 5,000. Dia akan naikkan sebab dia berpuas hati dengan laporan kita hantar. Itu perkongsian lah. Okay, next. Okey, setiap ruang kita akan share, kita akan tanda tangan. Ni wakil-wakil yang menyumbang. Kita letak logo tanpa dekat mana PSS kita pergi. Mudah saja buat jaringan. Okey, next. Ini jaringan dengan sekolah, jalinan pihak luar. Dua-dua sekali, jalinan dan jaringan. Ini dekorasi simple je. Datang, wallpaper, kita cat, kita buat buku, simple je. Ni siap PPD, batu pahat tak saja, rasmi kan. Okey, next. Ini salah satu contoh gambar lah. Okay, next. Ini SK Federal to Brow. Okay, kita bagi buku, kita dekorasi tu hari datang dengan luar dalam sekali. Next. Library buruk je ni, asalnya. Ni kita pergi MRSM, kita bagi bilik rekreasi di Muar. Okay, next. Okay, ni bekerjasama dengan pihak KISB ataupun PIBK terpanggil, kaum ibu selalunya yang selalu join apa-apa aktiviti bersama. Ini yang paling mudah lah. Jalinan kita paling mudah. Okay, next. Okey, ini perkongsian yang terbaru bulan lepas dan bulan depan ada satu lagi, bulan lepas satu lagi yang di mana beri kepercayaan kepada pengawas sumber untuk bentang sini tentang portal. Saya percaya SMK Raja Ranca dah hebat sumbernya dari segi ICT dan sebagainya. Kami masih lagi tengah belajar. Okey, kecacatan daripada kelemahan pengaksumber itu biasa sebab mereka sedang belajar. Tetapi jika cikgu yang mengurusnya, bila ada masalah, setahun orang akan ingat. Itu yang kita kena belajar. Bagi peluang pada pengawas sumber. Seperti hari inilah. Okay, next. Okay, ini yang 7 bulan saya kongsi. Kita buka pada pihak luar. Okay. Cuma kali ini sijil dia akan urus. Kalau nak sijil, kita akan post tapi kena bayarlah untuk kos ni. Okay, ini kita buat satu program besar dan kita dapat Pinang Hawa ni, pembaca berita, dengan Zaitun ni, pengacara TV. Dan di kali ini moderator kita tak guna pengaksumber, kita bagi peluang guru PSS kami, Cikgu Aida dengan Cikgu Hidayat. Kita bagi peluang bergila-gila, bukan asyik GPM je. Seperti hari ni lah GPM je bercakap. Sebenarnya Cikgu PSS cakap pada petang ni, tapi dia bagi pada pengaksumber untuk bentang tuan-tuan dan puan-puan hari ni. Okay, next. Dah di penghujung. Okay. Okay.
program belum habis, CJ kami dah siapkan. CJ jaringan ni dah siap tangan pengetua kami dan kami akan post nanti untuk pengetua sana sign. Okay. Jadi saya akan post dua, satu lagi pihak Cikgu Sapri akan post semula kepada kami untuk bukti. Okay. Satu pada pihak SMK Ranca-Ranca, satu pada SMK Seri Pulau Perdana. Dan CJ penyataan ni kami akan bagi kepada yang masuk pada petang ni dalam talian. Nanti Cikgu Sapri merujuk pada Cikgu Sapri lah untuk tuntut CJ-nya. Okay. Kita bagi dalam bercetak. Cantik CJ je. Okay. Ikut warna sekolah dengan PSS kami. Okay. Next. Okay. Sebenarnya saya pun tak tahu Cikgu Sapri berhubung dengan isteri saya untuk urus benda ni. Tiba-tiba dapat gambar. Okay. Terima kasih pada SMK Ranca-Ranca. Next. Program belum habis. Pengetua kami dah dapat hadiah cendati daripada SMK Ranca-Ranca. Terima kasih atas ingatan. Senyum pengetua kami dapat. Okay, next. Akhir sekali tak silap saya, slide order hari ini. Okay. Itu perkongsian saya secara sebentar lalu. Sebenarnya kami tengah cuba untuk memperbaiki dan mungkin akan datang kami hanya tayangkan video pergerakan masuk sebab kami sebenarnya perancangan memang nak buat secara maya, tetapi bila PKP tak boleh datang sekolah, kami tak boleh nak rekod, nak rakam apa semua. Okay. Ini pertama kali. Terima kasih kepada SMK Ranca-Ranca memberi peluang dan memilih sekolah kami untuk pergi, untuk datang secara maya. Okay. Maaf jika ada tersalah silap dan kekurangan. Mungkin perkongsian ni biasa. Okay. Pihak di Labuan pernah buat. Cuma kami berkongsi apa secara jujurnya yang telah kami lalui. Dan kita jumpa lagi untuk akan datang lah. Jadi saya serahkan balik kepada PPS Aiman yang Montel tu dan PPS Alia yang Comel tu. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Syahridah di atas perkongsian ilmunya itu tadi. Sesungguhnya tiada alasan, tiada halangan dan tiada erti putus asa untuk mengurus kami pengawal pusat sumber dan pusat sumber untuk berada di kelas yang tersendiri. Semuanya dengan izin Allah. Kita telah sampai ke penghujungnya. Kami selaku pengacara majlis dan mewakili warga PSS dan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pulau Perdana ingin meminta ampun maaf andai kata terlanjur bicara, terajak kata, tersentuh hatinya kerana kami hanya manusia. Semoga berjumpa lagi. Stay safe, stay at home dan kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga semuanya. Tahniah. Semoga kita boleh bersua muka secara teruslah lepas ni ya. Dapat berhubung terus, dapat meneruskan jalinan ini ke peringkat mungkin nanti mungkin kami ke sekolah ranca-ranca ataupun sekolah ranca-ranca pun datang melawat kami di sini. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, terima kasih Puan Adilah, Pengetua SMK Seri Pulau Perdana, Johor. Okey, Puan Anis. Dan kepada anak-anak pusat sumber di sana dan juga daripada SMK Ranca-Ranca. Terima kasih kepada AJK Kerja pada hari ini sebab berjaya walaupun kita berjauhan tapi rasa dekat saja berada di depan skrin ni. Ya, terima kasih kepada JPN Negeri, Puan Nursiah dan juga wakil daripada JPN Johor, Puan Anis bersama-sama dengan dalam majlis pada petang ini. InsyaAllah apa yang baik dapat kami ambil sebagai untuk diamalkan dan apa yang ditonjolkan, dipertontonkan kepada kami akan kami ambil sebagai teladan dan dibuat di sekolah kami lah. InsyaAllah di bawah Cikgu Sapri dan ahli-ahli PSS daripada SMK Ranca-Ranca. Terima kasih semua. Terima kasih juga Tuan Pengetua. Sama-sama. Saya cuma nak tahu lah apa makna ranca-ranca. Ini Puan Rusia kena jawab. Cikgu Sapri, Cikgu Sapri, ranca-ranca apa makna dia?
Okey, sebelum saya menjawab, nanti saya terlupa ni Puan Pengetua. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Barisan Pentadbir yang diketuai oleh Puan Pengetua kita, Guru Pusat Sumber di SMK Seri Pulai Perdana dan juga pengawas sumbernya yang memang berkebolehan. Kerana memberi komitmen dan memberi penerangan kepada ahli rombongan secara maya dari wilayah Persekutuan Labuan yang disertai oleh GPM di wilayah Persekutuan dan juga pengawas pusat sumber sekolah. Sebenarnya banyak lagi yang nak ikut ni, tapi kami hadkan kepada 100 orang sahaja. Jadi untuk menjawab soalan tadi itu, ranca-ranca tu adalah sejenis tumbuhan yang boleh dibuat ulam. Dibuat ulam seperti kalau sayur ke tu pegaga. Macam itulah dia punya fungsi dia. Dan saya pun sebenarnya tak makan ranca-ranca ni, pohon dia punya ni pucuk dia tu boleh dibuat inilah ulam. Ulam raja, Cikgu Sapri. Oh, ulam raja. Sedap tu ulam raja. Okey. Terima kasih Cikgu Sapri. Terima kasih Puan. Sekejap, minta maaf mencelah untuk semua. Sepatutnya saya ada share Google Form. Nanti saya share Google Form untuk literasi soalan tu pada Cikgu Sapri sebab ada kesalahan dari segi soalan tu, takut tak jumpa. Jadi kita edit balik, pengawas sumber akan edit untuk serahkan pada Cikgu Sapri untuk jawab. Kita akan post hadiah untuk kita bagi sehingga esok pagi lah, pukul 10 pagi. Lepas tu kita tutup. Itu hadiah dari kami lah. Okey. Terima kasih semua. Tunggu flight belum sampai Okey, terima kasih Cikgu Sapri kerana memilih soalan kami. Terima kasih Puan. Tu Puan ni boleh lah borak. SMK Seri Pulai Perdana. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tahniah kepada kedua-dua sekolah. Puan Anis kalau bersuara. Sejarah tercipta. Saya terlupa Puan Anis. Puan Anis pun saya terlupa tadi. Terima kasih Puan Anis kerana menyantuni rombongan daripada wilayah Persekutuan Labuan. Saya berbesar hati kerana sudi bertandang ke Johor Darul Takzim. Especially SMK Seri Pulai Perdana. Okey. Terima kasih ya, Anis. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. AJK PSS yang tinggal lah. Pengawas sumber yang tadi semua stay sekejap. Dah boleh stop recording? Okay, stop recording. Tahniah Syah dan anak-anak yang melaksanakan tanggungjawab